Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Terima kasih saudara pengacara majlis yang saya hormati, yang mulia Tuan Imam dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Rafi'ah Taman Buddha, kepada pegawai-pegawai masjid yang dihormati, pegawai-pegawai dari Harian Metro, daripada McDonald dan rakan-rakan strategik yang lain. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berada dalam bulan Ramadan, dan kali ini bulan Ramadan rasa paling hangat, paling panas orang. Panas lik-lik. Orang yang paling untung sekarang ni gaya. Oh, habis berbalang. Tak habis tak apa, dia pun buang golongkang. Ada juga tak. Yang paling untung sekarang ni hadut sebis ekor. Sibuk suruh hadut jual, duk sebis lah. Allah Ta'ala uji kita dengan panas. Sebab Ramadan tu sendiri membawa maksud panas yang membakar. Ramadan tu kalau orang tanya kita apa dia? Kita jawab puasa. Tak, makna Ramadan tu ialah terik yang membakar. Kesusahan, ujian, kepanasan, kelaparan, dahaga yang mendatangkan keperitan yang menghapuskan dosa-dosa kita. Sebab tu orang Islam ni mai hujan pun tak apa, mai panas pun tak apa. Pasal apa? Semuanya itu adalah tanda Allah ingat pada kita, Allah sayang kita, Allah naik darjat. Dia bagi kita hangat, dia bagi kita. Hangat-hangat kita ni pun tak hangat peluru ni. Panas-panas kita ni tak panas lagi macam orang kena bom. Ada negara yang puasa-puasa tapi bom merata. Tembak satu negeri, satu bandar habis. Hospital dimusnahkan. Sekolah dibom. Putih segala kaki tangan. Puasa. Sebab tu bila saya tengok video dia orang, walaupun mereka sedang dilanda dengan pencerobohan, dengan pembunuhan, tetapi mai sembahyang, mai imarah di masjid, subhanallah. Beribu-ribu orang datang sembahyang. Ini dia tuan-tuan yang Allah Ta'ala uji pada kita. Satu tempat kita diuji dengan panas. Satu tempat diuji dengan perang, dengan pembunuhan. Ada orang tanya pada saya, Ustaz, dunia ni penuh dengan kepelikan. Saya tanya apa yang peliknya, Abang Mai? Ialah banyak benda yang pelik. Saya nak tanya Ustaz satu ya. Banyak pun tak apa. Kalau tak boleh jawab, saya kata saya tak tahu, bukannya susah. Allah Ta'ala ni Ustaz, dia menciptakan balik bayar. Habis tu? Tapi herannya pasal apa kita tak boleh makan? Allah ciptakan balik bayar, tapi Allah tak bagi kita makan. Jawapan Ustaz? Jawapan saya senang. Allah juga menciptakan batu. Awak tak makan batu. Allah Ta'ala pun menciptakan pada kita pasir. Kenapa tak makan pasir? Bukan semua benda yang Allah Ta'ala cipta untuk dimakan. Ada yang dicipta untuk pakaian, ada dicipta untuk jalan, ada dicipta untuk dibuat rumah. Ada dicipta rumah pun tak, pakaian pun tak, apa pun tak, diambil sebagai pengajaran, nama dia ibrah. Bukan semua benda yang Allah Ta'ala cipta boleh dimakan. Binatang pun bukan semua ciptaan yang Allah cipta binatang kita boleh makan. Jangan tuan-tuan duk hambat ular Sarawak pula. Lah tengah duk hangat ni ular duk keluar. Masuklah rumah dia kata elok kita buat sup sahur sekali lagi. Ular masuk lepas tarawih. Dia kata kita buat sup bawah, tak boleh.
Habis itu kalau tak boleh makan, kenapa Allah ciptakan ulang? Supaya jadi ibrah pada kita, nak menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah pada kita. Ulang itu ada bisa dalam dia. Bila dia patuk kita, bisa dia masuk dalam badan kita, kita mati. Yang herannya, bisa dia dah ada dah dalam dia, tapi dia tak mati. Macam mana Allah ciptakan satu binatang yang dalam dia ada racun, dalam badan dia ada racun, tapi dia tak mati. Racun tu pula mai pindah kat kita, 2 jam jalan. Ni tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah Ta'ala ciptakan balik bayar, bukan untuk kita makan. Allah kata ada, innamal khamr wal maisir wal ansar wal azlam, ada. Allah Ta'ala sebutkan walahmal khinzir, sampai ayat yang haram lagi sebut. Bukannya Allah Ta'ala ciptakan binatang tu untuk dimakan. Allah kata haram dimakan. Sebab apa? Ada sebab dia. Untuk mengambil iktibar, binatang ni beranak kerap. Anak pula sekali beranak berceretek keluar. Tapi dia tak bela anak dia. Maka kita jangan jadi macam dia. Bela anak tak, buat anak pandai. Binatang tu binatang paling kotor. Dia membuang, dia berkubang, dia duduk berkubang, dia makan balik apa yang dia kubang. Dia makan balik taik dia. Ni binatang yang kotor, maka jangan makan. Yang ketiga, binatang ni pula dia tak ada perasaan jealous. Dia bukan ada perasaan cemburu. Dia kalau ada orang rumah dia panggil kawan-kawan dia, mai tidur dengan orang rumah dia, buat kenduri doa selamat. Ini binatang yang kita panggil balik bayar tadi. Maka jangan ambil perangai dia. Allah Ta'ala ni, dia sebut dalam surah Yasin. Di dalam surah Yasin tu Allah Ta'ala sebut tanda-tanda kekuasaan dia. Kalau kita lihat daripada ayat 60, ayat 62 sampai ayat 83, Allah Ta'ala cerita tentang kebesaran Allah menciptakan binatang. Allah Ta'ala kata binatang itu ada untuk dimakan, ada untuk diminum, ada yang untuk dinaik, ditunggang binatang tu. Balik kita buka ayat yang ke 73, 72, 71, 70, dia cerita tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Bagaimana Allah ciptakan binatang itu untuk dimakan. Sebab ada orang tak mau makan binatang. Dia tak mau makan. Dia nak makan sayur. Kita tak gamak nak makan binatang. Allah kata binatang tu untuk dimakan, makan. Baik lembu ke, ayam ke, itik ke, makan. Itu tanda kebesaran Allah. Ada binatang yang untuk diminum susu dia. Dalam surah Al-Baqarah tu Allah Ta'ala sebut, surah yang kedua selepas Al-Fatihah, susu datangnya daripada binatang yang dipanggil lembu. Masya Allah tuan-tuan. Hasil perniagaan melibatkan susu lembu berjumlah $1 trilion setahun. $1 trilion kat setahun. Tapi saya, orang kita tak mau bela lembu. Orang lain bela lembu. Saya baru ni pergi ke satu kawasan di Selama, Perak. Mereka bina kilang susu lembu yang cukup besar. Cukup besar susu lembu dah, kilang dia. Bayangkan, yang ambil susu lembu Australia, yang ambil susu lembu New Zealand, yang ambil ialah Dutch, Belanda. Padahal Al-Baqarah tu orang Islam dah hafal. Anak-anak kita dah hafal Al-Baqarah. Masuk tahfiz Al-Baqarah surah paling banyak. Tapi lembu kita tak mau bela. Kita tak mau bela. Susu dia tak dapat. Akhirnya kita import daripada negara luar. Fenleaf kita import. Kita buat main Dash Lady, Dash Baby, semuanya ada. Dan kata Allah, ada binatang itu untuk ditunggang. Dan kata Allah, kamu boleh menguasai binatang itu. Tanda-tanda kekuasaan Allah, manusia boleh menguasai binatang. Sebab tu tuan-tuan tengok orang naik kuda, dia kuasai kuda. Dia boleh suruh kuda tu melompat, dia suruh boleh kuda tu berhenti. Tuan-tuan tengok ada orang yang bela lembu kerbau, bela kambing. Dia panggil kambing-kambing tu balik kambing tu. Dia panggil nama macam-macam, Mary, Lucy, pakak balik semua.
Kita pun heran tengok dia kenal lagu mana. Ada binatang tu tuan-tuan yang Allah Ta'ala ciptakan, dia boleh untuk kita mencari. Cari barang, cari orang, nama dia anjing. Anjing tu tuan-tuan. Walaupun dia mughallazah, tapi ada manfaat dah. Pergi tengok dadah ke, pergi tengok orang mati ke, pergi tengok orang jahit hilang ke, anjing. Dan sekarang tuan-tuan, orang tak lagi menggunakan anjing sahaja, orang dah menggunakan kucing untuk mencari orang yang hilang. Kucing pun sekarang tuan-tuan mempunyai deria bau, deria rasa yang sama terror dengan anjing sekarang. Boleh dilatih untuk mencari orang hilang tuan. Masya Allah, subhanallah. Tuan-tuan yang saya hormati, ada orang tanya, dia kata, Ustaz, ya, kita ni kunut nazilah tiap-tiap hari, dah berapa bulan dah. Kita ni semayang hajat dah lama dah. Tapi macam mana dengan Palestin? Macam Allah tak dengar je doa kita kan? Macam Allah tak peduli pun. Orang lain tak peduli pun. Masya Allah. Tu imam semayang, ustaz semayang, semua baca doa, ustaz pondok baca doa. Sampai ke Mekah duk baca doa buat semayang hajat, tolonglah Palestin. Duk lagu tu. Dia tak ada lagu dandut, lagu apa tu, lagu tu. Allah ni tak dengar kan Ustaz? Allah ni tak makbul doa kita kan? Tuan-tuan, Allah ni maha tahu. Dia nak bagi tahu kepada kita, hebatnya orang tak sama dengan kita. Kita ni tuan-tuan, kalau agak-agaklah jadi Palestin, agak-agak masjid penuh. Tara tak jadi Palestin ni pun tak penuh masjid. Bayangkan kalau jadi Palestin, duk perang. Mereka perang tak perang, tentera Yahudi duduk tunggu depan pintu. Bayang. Nak kena katok dengan senapang ke, nak kena pukul ke, aku baik sembahyang peduli apa aku sembahyang. Ni cabaran untuk kita. Hangat sikit tak main dah masjid. Bayangkan kalau perang pula. Tak semayang mak. Semayang apa? Tak nampak bom tu. Semayang. Kalau tak ada bom aku semayang lah. Lah ni ada kuih bom pun tak semayang. Berebut kuih bom tak. Beratok lah nak makan nasi ini, nak beli nasi kandang ni beratok. 1 jam setengah sampai 2 jam beratok. Bayangkan tuan-tuan. Beratok nak makan bulan puasa. Ada yang dah beratur 2 jam, bila sampai kedai tu tinggi ayam seketul, ikan sekok. Teriak entah. Sanggup tu. Allahu Akbar. Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita tahap tu. Kat semua kita hari ni ke hangat ni pakai duk buang merata tudung, buang duk rumah tu. Duklah bentang dadah. Ambil kain batik, ngap. Hangat dia kata lah. Duk kembang. Bom tak ada, perang apa pun tak ada, panas je. Duk kembang lah. Duk tengah-tengah duk beredar tu, hangat sungguh lah. Nampak tu. Yang Abang Leman nak pergi bau, duk tunggu tengok kat sudut kibas tu. Bayangkan orang Palestin, bom atas kepala, peluru atas kepala. Cuba tengok, mereka tutup aurat komplit. Kena hambat dengan tentera Yahudi, tutup aurat. Dia tak ada bukanya kita. Kita ni tak ada siapa hambat, buka merata. Tak ada siapa nak ceroboh kita, tak ada siapa pun nak kacau kita. Saja-saja gatai pergi buka. Pergi pasal Ramadan orang pakai seluar pendek. Lepok duduk jalan. Kita puasa tak tengok rasa membaziak pula. Tengok lagi membaziak untuk. Bayangkan kalau kita ni dilanda dengan perang, agak-agak pakaian kita je lah. Apa akan jadi? Di situ pengajaran yang Allah Ta'ala nak ajak pada kita. Bezanya manusia ni tahap iman kan. Sebab itu, jadikan satu-satu benda itu tuan-tuan, ambil i'tibar. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah i'tibar. Wahai orang yang berfikir. Yang ketiga,
Ada orang tanya saya, Ustaz, kenapa kita ni orang Islam satu Tuhan, satu Nabi, satu Quran? Soalan, pasal puasa lain-lain. Pasal puasa lain-lain. Mekah puasa, kita tak puasa lagi. Hak Brunei puasa, kita tak puasa lagi. Apa? Sebab tak sama kan? Sudah. Ni nak jawab lagu mana? Hak sana puasa, sini tak puasa. Kata satu. Pasal apa berbeza? Baik, sebelum saya jawab soalan tu, saya pun nak tanya pada tuan-tuan, soalan hak duk bermain dalam pemikiran kita. Ni hak duk main dalam pemikiran. Sekarang kita, dia letak ni pukul 6:30. Di Mekah sekarang pukul apa? Sekarang kita 6:30 petang. Depa pukul apa? 5 jam kat atas. Pukul 1:30 petang. Mana depa kemudian sikit, kita dulu, kita asar dulu. Kita buka puasa, depa tak buka lagi. Kita subuh, depa tak subuh lagi. Depa lambat 5 jam pada kita. Kita duk buka puasa, depa duk ngangar lagi lapak lagi tak. Kita sembahyang subuh, depa tidur lagi. Tapi bila mai puasa, depa dulu buat apa? Tuan-tuan faham tak maksud saya? Sepatutnya Malaysia tu puasa dulu, baru Arab puasa. Pasal apa? Arab dulu, kita kemudian pula, padahal depa kemudian pada kita. Sebab ada orang tanya saya, dia kata, Ustaz, Lailatul Qadar ni berlaku setahun berapa kali? Saya kata sekali. Itu kalau Malaysia cerah, Amerika gelap, berlaku Lailatul Qadar dekat Amerika. Waktu tu Malaysia duk siang ni, lagu mana tak? Jadi saya kata, apa nak buat macam mana? Dalam Amerika malam, kita siang. Jadi mereka Lailatul Qadar, kita tak sampai duk pusing tak? So macam mana tak? Tak apa, hampir mereka. Saya tunggu kat Malaysia. Itu bukan jawapan dia. Yang ni yang kita tak boleh jawab ni. Malaysia siang dulu, Arab siang lambat sikit. Tapi mai puasa, mereka puasa dulu. Pasal apa pula? Kita lah patut puasa dulu. Mereka kemudian pasal mereka lambat. Ni kena tanya soalan ni. Sebab tu saya selalu sebut pada tuan-tuan, kerana adanya benda-benda ini menjadikan orang tak percaya dengan Lailatul Qadar. Bila jadi benda-benda ni, orang tak apa Islam ni. Yang Mekah puasa dulu, kita tak puasa lagi. Padahal mereka tu kemudian pada kita. Patut kita siang dulu, kita dah dapat dulu. Semua benda ni tuan-tuan, bukan Allah yang buat. Kita yang pergi ubah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna awwala baitin wudi'an linnas bi Bakkah. Lallazi bi Bakkah. Tempat rumah ibadat yang mula-mula Allah Ta'ala buat dalam dunia ni ialah Mekah. Bakkah. Mekah. Yang mana daripada sinilah dia merebak. Maka kata Allah, dia wahudan lil alamin. Mekah itu adalah petunjuk pada sekalian dunia, sekalian alam. Maka benda yang mula-mula akan dilihat sepatutnya ialah Mekah. Jam yang mula-mula dikira ialah jam di Mekah. Lepas tu baru dia merebak semua. Mula-mula dulu. Tapi siapa yang ubah? Yang ubahnya British. Pada tahun 1884 dia ubah. Dia tak pakai sistem Mekah punya. Dia pakai Greenwich Mediterranean. Greenwich Meridian Time. GMT, sorry. Dia gunakan GMT, dia tukar daripada Mekah, dia pergi ke sana, pergi ke Greenwich. Maka dengan sebab pertukaran itu, habis keliru semua. Itu yang orang pakat duk keliru, pakat duk orang pasal apa Mekah ni, pasal apa jadi lagu tu. Pasal apa yang nak jawab macam mana hak Lailatul Qadar ni, dia ubah semua tak? Sebab tu nak menjawab soalan tu balik kepada asal kiraan jam daripada Mekah sebagai pusat bumi. Kiraan yang pertama daripada Mekah dapat jawab semua. Tapi pasal kita ni dijajah ratusan tahun, seluruh dunia dijajah oleh British, lebih daripada 100 lebih negara yang dijajah. Dia ubah time,
Dia ubah time, dia ubah masa, kita pun jadi tak apa nak faham. Habis tu puasa kita macam mana ustaz? Raya kita macam mana ustaz? Sah lah. Kita bukan ikut jam dia sangat, kita tengok matahari kita ni. Ni pula ada orang fikir ustaz, ni macam mana jam ustaz buka puasa. Alright. Dah kata 7.28 maghrib, tengok duk cerah elok ni. Oh, pakai duk keliru pula sekarang. Dia kata ustaz, kita ni yang dikatakan maghrib tu tenggelam matahari. Ni duk cerah ada lagi matahari dah depa dah buka puasa dah. Sah ke tak sah puasa kami ustaz? Yang dibuat tu oleh Jabatan Agama. Juru sukat, juru falak semua dah ada dah. Depa tahu, depa kaji semua. Hang nak tenggelam terus matahari ni hang jadi malam terus jadi Syiah pula. Syiah ni tak buka puasa selagi tak malam. Tuan-tuan kalau nak jadi dia pukul 8 tu cokong tak buka puasa dia. Belum tenggelam ni sabar satu. Orang lain kenyang mayang gerik hang tak mayang ni. Sebab tu kita ni ada orang yang jaga agama kita. Orang yang pandai melihat. Kita alhamdulillah ni syukur kita ni duduk di negeri kita, duduk di Malaysia. Orang ambil tahu tentang agama. Orang ambil tahu. Setengah tempat tuan-tuan tak ada majlis agama, tak ada. Mana pandai hang lah agama. Tapi kita di sini ada peraturan dia, ada jatan puasa dia, ada mufti dia. Ada yang duduk bincang, ada falak dia, duduk tengok anak bulan dan sebagainya. Jadi mereka ni insya-Allah dia tolong kita, memudahkan urusan kita. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Sebab itu saya suka nak cakap pada tuan-tuan tentang Ramadan ni. Yang pertama sekali, Ramadan ini dia jadikan kita apa? Dia jadikan kita la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita jadi orang bertakwa. Bertakwa tu apa ustaz? Jadi orang baik. Allah ni macam-macam cara nak bagi kita baik. Pertama, Allah Ta'ala nak bagi kita baik, disuruh kita semayang. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Bila kita semayang 5 kali sehari semalam, kita jaga semayang, jangan bagi rosak semayang kita. Sebab tu orang semayang dia baik. Orang semayang dia tak ngumpat, pasal dia nak jaga semayang dia supaya pahala dia tak terbatal. Orang semayang dia bukan memfitnah, sebab dia tahu fitnah tu akan dapat pahala semayang dia bagi ke orang hak dia fitnah. Orang semayang ni dia bukannya buat benda dosa, pasal dia tahu sekali dia berzina 20 tahun amalan dia terbatal, tak ada pahala. Dengan sebab dia jaga semayang dia jadi orang baik. Dia tak akan membohong, dia tak akan menipu. Pasal apa? Pasal dia menjejaskan sembahyang dia. Dia nak jaga semayang, dia jaga elok. Itu peranan semayang tadi. Bukan setakat dia jaga kita, amalan kita tu menjaga semayang kita. Pasal apa? Pasal takut semayang tak ada pahala. Yang kedua, Allah Ta'ala nak bagi kita baik dengan puasa. Cakap banyak aku malas aku puasa. Nak bergaduh pun aku tak mau aku puasa. Nampak? Aku malas kata apa dah, aku tak larat aku puasa. Dengan puasa tu malas bergaduh. Duk dia tak tahu kalau mak ngah lah duk bergaduh bulan puasa ni tak puasa ke mak. Kuat pula tu. Menjerit satu pasal Ramadan dengar. Orang yang puasa ni tuan-tuan dia malas bergaduh. Pasal apa? Aku tak larat. Maka dengan sebab dia tak larat, nafsu dia pun turun. Dia nak ni tak mau, dia nak buat ni tak mau, dia nak buat ni tak mau. Satu aja dia mau, shopping. Yang tu larat lah. Melepek perut, ajak pergi shopping tu kembung landan perut. Yang tu tak boleh kata apa. Puasa dijadikan kita baik. Ni tuan-tuan, sedekah. Sedekah yang kita buat. Kita duk sebutkan 7 golongan yang duduk di bawah naungan arasy Allah di hari kiamat. Kita lah ni ada kipas helikopter ni lega sah. Ada pula ekor ni lega, alhamdulillah. Masjid kita ada bumbung ni lega lah. Awak hangat ustaz oi. Hangat sungguh lah. Rasa nak buka puasa, sabar. Kalau hang rasa hangat, balik rumah, duduklah rumah.
Duduk dalam rumah ada bumbung, ada aircon, ada kipas. Aircon saya pun tak sejuk nak Ustaz. Malam-malam kena buka tikar. Tak apalah, abang tidur depan peti air. Kak pun tidur dalam peti air. Sejuk elok. Kita ada freezer pula hak besar tu. Boh lentu pula. Beku kita. Tuan-tuan. Di dunia kalau hangat ada pokok, di dunia kalau hangat ada bumbung, ada kemah. Tapi di akhirat kalau hangat bumbung mana? Matahari setingkai. Di hari kiamat di padang mahsyar nak berlindung dengan siapa? Tidak ada naungan melainkan naungan Allah sahaja. Dan bukan semua orang boleh masuk duduk di bawah lindungan Allah, rahmat Allah tadi. Hanya ada 7 orang saja yang boleh duduk situ. Macam kita hari ni kalau duduk buah kemah, siapa pun boleh duduk. Main duduk. Tak boleh duduk buah kemah, duduk buah pokok nyok. Buah pokok nyok takut pula buah jatuh, pergi duduk bawah bansai pun boleh. Di hari kiamat bansal pun tak ada, rumah pun tak ada, kemah pun tak ada, aircon apa pun tak ada. Yang ada cuma naungan arash di hari kiamat. Kita duduk di masjid ni pukul 5.30. Sampai sekarang 6.40. Rasa lama. Noh, dah lah pakai telekung pula. Tak sabar nak bayar maghrib kat leha. Hangatlah. Kat leha weh. Kita duduk sini 2 jam lah. Kalau rasa-rasa hangat, duduk bawah. Duduk dalam kereta buka aircon. Kalau rasa-rasa jemu lah, hak mana ada tiang tak apa, lega. Lihat tak ada tiang. Kalau rasa jemu, lenguh pinggang, balik. Tapi di hari kiamat, nak balik pergi mana? Nak balik pergi mana tuan? Nak balik pun tak boleh. Nak balik Taman Uda. Malaikat, nak balik Al-Ustaz, mana Taman Uda? Uda muda, tak ada boleh. Hang tunggulah di sini. Tapi kalau kita dapat rahmat Allah, leganya. Siapa dia yang dapat? Imam yang adil, pemerintah yang adil. Dia akan dapat. Ustaz, saya bukan pemerintah, saya bukan pemimpin, saya tak dapat lah Ustaz. Tak apa. Hang jadi hak nombor 2. Apa dia hak nombor 2? Anak-anak muda yang hati dia muallaqah. Yang hati dia tetap dengan ibadat, tetap dengan masjid, hanya dia hak nombor 2. Daripada awal dididik, dilatih, dididik jadi orang baik sampai ke mati. Anak-anak muda yang daripada kecil baik, tak ada jahat langsung. Daripada umur 7 tahun sampai Quran, tak pernah buat jahat, tak pernah buat dosa ni. Ni naungan arash di hari kiamat. Allah Ustaz, saya tua-tua ni baru main masjid. Tak apa. Dulu saya tak ada fikir lagu tu. Saya ni puasa pun ke laut. Duduk di Kuala Kedah kan. Dah tu tadi kata ke laut. Dah maknanya ke laut ni Ustaz faham tak? Ustaz ni bodoh. Saya puasa apa pun dah tua ni baru dapat hidayah. Tak apa. Hanya jadi hak nombor 3. Apa dia? Orang yang keluar daripada masjid sehari mai balik. Dia keluar daripada masjid, dia teringat dia nak mai balik. Dia keluar sekali lagi, dia mai balik. Hati dia melekat ke masjid. Nak cari dia tak di rumah, di masjid. Dia keluar daripada masjid, sekali pun nak mayang maghrib pula. Balik sekali lagi semayang isyak, subuh pun nak mai pula. Tak mai ke masjid tu, hati dia tak tenang. Orang macam ni pun dapat naungan arash di hari kiamat. Allah Ustaz, saya ni lumpuh. Tak ada siapa nak buat pergi masjid ni Ustaz. Tak apa, abang ambil hak nombor 4. Siapa dia? Orang yang berkasih kerana Allah, orang yang berpisah kerana Allah, orang yang berkasih-kasihan sama-sama kita kerana Allah. Aku suka dekat hang pasal hang baik, aku sayang dekat hang, aku suka dekat hang. Orang macam ni pun dapat naungan arash di hari kiamat. Ambil hak nombor 5. Ambil tuan-tuan, kenapa tak ambil? Sayang lah. Sayang. Allah bagi pemimpin yang adil, kita tak jadi pemimpin.
Allah bagi kita muda, alhamdulillah kita dah tua dah. Tak apalah kita ambil hak nombor 3 yang rapat dengan masjid, yang imarahkan masjid, yang jiwa dia di masjid. Saya pula sakit ustaz, saya pula perempuan, macam mana nak pergi masjid Semedang, kata saya perempuan. Tak apa, ambil hak nombor 4. Nombor 4 siapa dia? Yang berkasih-kasihan kerana Allah. Yang hak nombor 4 ni pun tak buat, Allah nanya Allah. Duk kerja bergaduh ni. Songkok hitam ke kepiah putih. Sebelah duk bergaduh. Daripada jalan tegak sampai bertongkat, duk bergaduh lagi. Tak mau bertegur siapa, tak mau baik-baik. Tak dapat aras kita. Orang yang kita duk bergaduh tu, dia takkan tolong kita di hari kiamat lantahan lah. Tapi kita di dunia ni tak bercakap dengan jiran, tak bercakap dengan kawan. Pasal apa? Dia belah lain. Dia belah depa payah dia. Lepas tu belah depa jadi leguna. Dia tak Islam kan jana kan? Tak ada. Kita tak campur depa pula. Tak campur apa, hang ni dah dapat dah satu peluang. Duduk satu taman, duduk dalam satu karya untuk dapat berkasih-kasihan. Tambah-tambah dalam bulan Ramadan kita memilih untuk putus silaturahim. Sayang tuan-tuan. Yang seterusnya, siapa dia? Orang yang dia ajak buat jahat, orang yang dia ajak buat zina. Tapi dia boleh cakap, aku takut pada Allah, aku takkan berzina. Padahal yang ajak tu orang cantik, orang hebat, orang handsome, orang segak, orang berada, orang berduit, bangsawan lagi. Tapi dia kata, aku takut pada Allah. Jenis macam ni tuan-tuan, jenis macam ni akan dapat naungan arash di hari kiamat. Siapa lagi yang dapat naungan arash di hari kiamat? Orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah seolah-olah kalau dia bagi tangan kanan, hak belah kiri pun tak nampak. Dia bagi sembunyi-sembunyi. Jadi ustaz ni yang harian metro bagi terang-terang, apa hal? McDonald pun bagi terang-terang hari ni, apa hal tak? Siap beratong, bertegak pada badan buat. Bang, sedekah ni ada 4 jenis bang. Sedekah ada 4 jenis. Pertama, sir. Sedekah senyap-senyap. Yang kedua, sedekah i'laniyah. Sedekah terang-terang. Yang ketiga, sarra. Dalam keadaan senang. Yang keempat, darra. Sedekah dalam keadaan susah. 4 jenis sedekah ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran. 4 pahala. 4 pahala. Yang pertama, sedekah secara sir. Sembunyi. Dia bagi dekat tabung, tak dalam tabung masjid. Tak ada siapa tahu. Bila bendahari buka tabung masjid, tengok sampul. Tombai, kira 5,000. Tengok sampul, tengok nama, tak ada siapa bagi. Tak ada tahu. Dia pun kira sekali siapa tu bagi. Padahal AJK tu bagi. Oh alhamdulillah. Tapi dia tak bagi tahu. Saya lah bagi. Dia tak bagi tahu tuan. Dia nama dia sir. Tak tahu apa. Oh yang ni kira hebat ni paling besar kali. Nama dia apa? Sir. Dia tak habaq. Yang kedua, i'laniyah. Macam tadi. Dijemput penerima untuk menerima sumbangan. Datang ambil salah, kamera pok ambil. Salah ke? Tak salah. Pasal apa? Pasal Allah sebut bersedekah bagi tahu. Bersedekah secara terang-terangan bagi tahu. Silakan. Tuan-tuan di sini nak bagi apa? Yang berhormat, saya memberikan sumbangan saya 5,000 untuk buat aircon baru. Tak apa, silakan. Tadi kita buat bagi sumbangan terang-terangan. Tak apa, sebagai galakan pada orang. Oh, harian metro bagi, alhamdulillah lah. Dia pun tak lupa kita. Supaya memberi ingatan, memberi pengajaran pada yang lain. Kalau harian metro pun sedekah, kalau McDonald pun sedekah, takkan aku tak boleh sedekah. McDonald ni orang duk kata macam-macam pun duk sedekah lagi. Yang aku ni orang tak kata apa pun, pasal apa aku tak sedekah. Sebab tu tuan-tuan, saya ni macam-macam
orang saya jumpa sepanjang saya duduk ceramah 34 tahun. Saya start ceramah tahun 90. Apa yang saya tak jumpa? Orang memang jumpa dah. Rimau jumpa, baru ni jumpa rimau 4 ekor. Nama dia Stacy, nama dia Cik Mbun, nama dia Jantan, nama dia Sungkai. Cik Mbun tu tua, 22 tahun, gigi tak ada. Runtuh habis dagu. Oh, dia tengok muka saya. Yang sebelah dia pula Stacy, yang tu lawa. Dia dari Siam, rimau Siam kan. Lawa. Sebelah rimau Stacy ni rimau Sungkai. Saya tanya dekat dia, Sungkai ni jantan betina? Jantan. Kami tengah nak pergi ngorak dengan Stacy tu. Nak bagi dapat anak, kami nak pergi ngorak, nak duduk impik-impik. Lepas tu, Stacy tak mau. Dia mahal Stacy tu. Tu kata, apa yang Cik Mbun tu? Cik Mbun pula, Sungkai pula tak mau tu. Astagfirullahaladzim. Rimau pun milih lah. Apa yang saya tak jumpa? Semua saya jumpa. Orang besar, orang kecil. Daripada hak paling tinggi sampai hak paling rendah. Dan saya suka dan saya bersyukur. Saya tanya apa-apa isu, saya akan tanya. Yang ni yang saya nak. Jadi kalau buat sesuatu, saya akan buat bila saya tabayun. Bila saya ada ilmu, bila saya tabayun, baru saya buat. Kalau satu benda yang saya tak tahu, saya takkan bagi komen. Kalau satu benda saya tak tahu, saya takkan bagi cakap. Pasal saya tak tahu. Saya tak tahu. Saya tak boleh ikut orang merata. Saya akan tanya pada orang dia. Dan bila saya tanya, saya puas hati dengan bukti apa semua. Okey, cukup. Sebab itu, kita nak buat dua-dua. Nak buat apa-apa benda pun, kita kena ada dua benda ni. Satu, buat sesuatu benda dengan ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, jangan buat. Yang kedua, buat dengan tabayun, siasat, kaji, teliti. Jangan meredah. Akhirnya mendatangkan satu kerosakan yang lain pula. Satu masa kita nak buat kebaikan, masa yang lain pula kita menjahanamkan orang. Sebab tu buat dengan dua. Satu ada ilmu dan satu ada tabayun. Tuan-tuan duk tengok apa McDonald Mike. Ada metro tak apa aku kenal ini McDonald mai ke mana-mana. Sekarang kita ada pegawai McDonald. Tanya ada pak. Ada kita tanya McDonald sebelum ni? Tak tanya. Berapa banyak zakat dia bayar? Kita tak tahu. Oh dia bayar zakatnya? Oh tak. Sebab tu tanya. Mulut ada tu tanya. Supaya kita tak menimbulkan satu-satu perkara yang lain. Satu, buat dengan ada ilmu. Dua, tanya. Tanya. Masalah kita tak mau tanya. Kita main kata. Tengok kipas pusing pun tak tanya. Awak pusing seluruh kan? Tu paling laju tu. Tak jenis nak tanya tak mau tak. Duk komplain banyak. Cuba pergi tanya kelajuan dia berapa. Nak nombor berapa. Aku buh nombor 5 lagi. Tengah-tengah ke pelikat naik ke atas aku. Masalah kita ni tak mutabayun. Dua benda ni kena ada dalam apa tindakan yang kita nak buat. Satu, buatlah dengan ilmu. Ada pengetahuan sungguh, baru cakap. Kalau tak ada, jangan buat. Saya takut tuan-tuan, hari ni orang cakap macam-macam. Hak semaya atas kerusi. Pakat duduk tanya saya video. Ni macam mana ustaz semaya atas kerusi, sujud kena di bawah, duduk atas kerusi macam mana ustaz? Saya berkata tak tahu kau macam mana nak kata macam mana. Tentulah kau ni kata tak boleh nak sujud nak. Saat lagi macam mana lah duk tengok video ni tak boleh dia kena sujud juga. Saat lagi duduk atas kerusi sujud kena duduk di bawah sujud. Oh sudah. Saya kata kat dia kau kita ni sakit tak sama. Jangan kita ingat sembahyang sakit ni macam sembahyang orang sihat. Mesti lebih daripada rukuk. Mesti punggung lebih daripada kepala. Angkat punggung tadi. Tu orang sihat kau. Orang sakit ni dia tak sampai tahap tu dah.
Jadi jangan kita meletakkan bila sakit tu sembahyang semua je. Ni cara sembahyang duduk atas kursi macam ni. Siapa yang duduk dulu baru sujud, itu batal sembahyang sebab menambahkan rukun. Sabar sat dulu, jangan pergi kata batal. Hari ni tuan-tuan, bila manusia ada media macam-macam, dia boleh cakap macam-macam, yang akhirnya menimbulkan masalah pada orang lain. Sabar sat dulu. Jadi macam mana video tu ustaz? Video tu betul, ustazah tu pun betul, semua betul. Tu cara dia. Orang yang sakit macam itu. Tapi tuan-tuan, dia secara umum. Macam kita lah bergaduh hari ni, nak turun lutut dulu ke tangan dulu? Bergaduh. Apa ni, turun lutut lah dulu, mana boleh tangan dulu? Saya kata dua-dua boleh, ikut saiz badan. Bagi orang hak badan besar, nak turun lutut dulu, duduk gelebih-gelebih jatuh tu. Biarlah dia turun tangan dulu, standby. Bagi kita hak badan tegak ni, turun lutut dulu. Apa masalah? Tak, lutut dulu betul. Tak, tangan dulu betul. Lah tak sembahyang. Habis terawih tak sembahyang. Duduk kira lutut tangan. Tengoklah anak turun tu lagu mana. Kalau anak turun tu gaul, dia mesti turun tangan dulu. Ada yang kaki dia, dalam kaki dia ada besi. Dalam kaki dia tu ada tulang. Tulang tu besi. Dia tak boleh nak, macam kita, dia kena lunjong. Dia tak boleh nak berdiri lama macam kita. Dia kena duduk sat. Jadi tolong kita bagi jawapan itu berdasarkan ilmu. Bukan berdasarkan pada satu saja. Tak, lihat pada keluasan. Jangan cepat kita nak hukum. Jadi saya kata tadi, nombor satu, buat dengan ilmu. Yang kedua, tabayun, siasat. Apa benda yang kita nak cakap, apa benda yang kita nak buat, siasat dulu. Fas'alu ahla zikri, tanya kat dia. Sebab tu saya kata tadi, saya bersyukur. Saya tanya, macam-macam orang saya tanya. Bila jadi isu, kebetulan saya jumpa, saya tanya. Ada isu, kebetulan saya tanya. Saya tanya daripada mulut dia sendiri. Baik. Saya takkan dengar orang duk cakap. Tambah-tambah dalam media lagi, saya berhati-hati tuan-tuan. Sebab tu benda yang saya tak tahu, no comment. Baru ni wartawan tanya saya, ustaz, pendapat ustaz artis dengan ni apalah, kena tangkap semua. No comment, saya tak tahu. Nak tanya, pergi tanya pegawai Jawi. Mereka yang pergi tangkap. Bukan saya Jawa, mereka Jawi. Pasal apa pergi tanya saya pula? Bukan saya pergi tangkap, bukan saya ada di tempat kejadian. Tanya mereka. Ni kita tak tahu apa. Hak kena tangkap di KL, hak Taman Uda bagi komen. Pasal apa pula? Bukan pergi tengok. Yang ni yang jadi banyak masalah. Sepatutnya puasa ni menjadikan kita berhati-hati bila bercakap. Bila kita tak tahu, komen apa pun diam. Jadi kalau kita tak puasa, kita laju nak menulis dalam kita punya media sosial. Kalau kita tak puasa, mulut kita nak cakap saja, maka Allah datangkan puasa. Pergi baca Quran. Pergi baca Quran. Mulut hang pergi baca Quran, akhirnya baca Quran. Kalau hang tak boleh baca Quran, hang berzikir. Berzikir pun tak larat, hang tidur. Daripada hang duk buat benda jahat. Itu baru dapat tidur. Bukannya tidur daripada lepas subuh sampai ke maghrib. Pukul 7 baru jaga. Lah, pukul 7 dah. Tak salah puasa. Tak kira mana kau. Nak terasa pahan tidur pada pukul 6.30. Tuan-tuan, yang terakhir. Tadi yang nombor 3, bersedekah ketika susah. Kita pun tak ada. Ni yang datang hari ni ada yang asnaf. Yang datang hari ni yang dapat kotak makanan. Ada yang susah. Ada yang miskin. Minggu lepas saya bagi pada 136 orang. Di sekolah saya. Ni ada lagi grup. Ada lagi grup 3 kali saya bagi entah. Cari hak susah, cari hak miskin. Tuan-tuan jangan kata, lah mana ada orang susah tak ilmu. Pasal hang tak ada ilmu, pasal hang tak campur dengan mereka. Lah mana ada susah. Saya ni terlibat dengan pejabat zakat tuan-tuan. Di Melaka.
Saya terlibat program zakat di Negeri Sembilan baru ni, di Kuala Lumpur tu, tiap-tiap dengan Perak. Tuan-tuan jangan cakap tak ada orang miskin. Kalaulah kita ni tak kolek zakat, kalaulah pihak jabat agama ni tak uruskan zakat dengan betul, tuan-tuan, macam mana masyarakat kita? Antara negeri yang paling bagus, tuan-tuan, pengurusan zakat ni Kedah. Ni khas negeri tuan-tuan ni. Paling tinggi, paling bagus pengurusan ni. Sebab apa? Sebab kan saya ni bila duk buat program zakat tu susah kan. Nampak susah. Kita ni sebab saya tak campur dengan orang, kita kata mana ada susah. Kita makan sendiri, kita semayang kita punya, masjid kita tak campur dengan orang. Bila kita turun padang, oh Masya Allah, yang isteri buta, hak suami buta, anak-anak pula cacat. Dah lah buta tak nampak, ni anak 3 orang pula cacat. Kesian dah. Dia cacat bukan jenis cacat jenis kepala keras, tengkok keras, duduk lagu tu tengok orang. Saya nak salam pun takut. Tangan jenis keras. Oi, pak nak kerja apa? Dah lah buta, dah betis pula, kencing manis pula. Kalau kita tak bagi zakat kat dia, tentang dia nak hidup lagu nak. Ada pula yang mulut kasar, dia kata ustaz dah tahu buta tapi nikah buat apa? Astagfirullahalazim. Apa jenis manusia, pening kepala kita tentang. Tuan-tuan yang dapat kotak tadi, dapatlah kotak makanan, tak tahulah gula ke kopi ke apa tak tahu. Tengok makcik leha tak dapat. Hang tak dapat leha. Aku tak daftar, tak dapat kupon. Pi tanya kat depa, depa kata habis ah. Tak apa. Dia buka kotak dia punya nah. Ambil separuh, aku ambil separuh. Oh, tak apa, ambil kat anak weh. Tak apa, nak tak apa. Kak Leha ambil separuh ni, minyak masak ambil Kak Leha, tepung ambil Kak Leha, gula ambil Kak Leha, bihun ambil Kak Leha, beras apa semua ni nak ambil. Terima kasihlah nak. Oh, yang ni baik sungguh lah. Dia pun susah, dia sedekah ke orang. Bu besar pahala. Yang Kak Leha pun bawa lah hak dapat sedekah pada nak tadi. Sampai pintu pagar, orang McDonald tahan. Makcik kata dia minta tadi. Nah ada satu lagi balance makcik dapat 2 kotak dia balik rumah tuan. Mana faham, tak faham sudah. Kak anak pula kata, cilaku betul kita. Dalam keadaan dia susah pun dia sedekah pada orang. Ni dia. Yang keempat, sedekah dalam senang. Baik. Tuan-tuan. Saya kalau tua-tua sedekah, saya tak apa lagi. Umur berapa? 70. Kak Nak umur berapa? 70. Dia ambil gelang bagi. Kak Leha umur berapa? 80. Sedekah. Ni sedekah kat Masjid Rafi'ah ni. Saya nak 2 malam buka puasa. Saya nak 1 malam iftar. Umur 65, 75 sedekah. Dia kata, ustaz nak buat apa ustaz Rumah habis bayar dah hutang. Haji dah buat dah, umrah 4 kali dah. Anak-anak lepas semua dah, apa lagi bagi sedekah lah. Saya yang tu alhamdulillah. Saya tak heran sangat. Yang saya heran ni hak muda-muda ni sedekah. Dia anak sekolah lagi, dia pula duk bayar hutang kereta, dia pula haji tak pi lagi, duk buat sewa rumah pula, bagi kat mak, bagi kat pak. Gaji dia baru 1,800, tapi tiap-tiap bulan dia sedekah kat masjid. Anak 4 orang, yuran sekolah, beg sekolah, kasut sekolah. Isteri pula tak kerja. Dia saja duk cari rezeki. Malam-malam buat Grab. Tapi dapat duit, dia sedekah. Sedangkan dia satu orang muda yang memerlukan duit. Nak simpan untuk masa depan dia, simpan untuk anak-anak dia. Dia sedekah. Yang tadi, orang tua yang bersedekah. Anak dah besar, menikah habis dah. Rumah semua bayar habis dah. Memang betul-betul pencen duk makan gitu je. Ni hak nombor 2 ni, anak muda. Yang betul-betul memerlukan duit. Tapi dia tetap infak. Ini jenis-jenis manusia ni tuan-tuan. Mudah-mudahan mendapat naungan arash di hari kiamat. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Saya tutup ceramah saya pada pagi petang ini.
dengan ada satu benda untuk sama-sama kita renungi. Okey, untuk sama-sama kita fikir. Bila sebut tentang Ramadan, bila sebut tentang puasa, dia melatih kita untuk menjadi orang baik. Soalan dia, setakat 8 hari kita puasa ni, kita betul-betul baik? Ni kena kaji. Aku dah puasa seminggu lebih lah. Selasa jumpa Selasa, aku jadi baik? Ni yang kena fikir. Kalau belum jadi baik lagi, kita stop benda-benda jahat, aku nak jadi baik. Aku dah seminggu lebih dah puasa ni. Macam mana dengan semayang aku? Macam mana dengan puasa aku? Macam mana dengan Quran aku? Tuan-tuan, muhasabah kita. Allah Ta'ala nak bagi kita syurga, maka kita jadi baik sungguh. Semayanglah tarawih, jangan lupa. Sedekahlah, jangan lupa. Bacalah Quran, jangan leka. Kalau tak boleh, berzikir. Sebab yang termasuk dalam 7 golongan yang duduk di bawah arasy Allah ialah golongan yang malam-malam dia berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Dan dia mengalir air mata dia. Jadi kalau boleh, saya nak ajak tuan-tuan, kita bangun pukul 5 pagi, 4 pagi, sebut nama Allah, berzikir, istighfar, titiskan air mata ni. Tobat, tobat, tobat. Orang yang menitik air mata, yang menangis takut kepada Allah atas dosa-dosa dia, dia akan dapat naungan arasy di hari kiamat. Dan sekaranglah bulan yang Allah nak ampunkan dosa kita. Dosa kita ni Allah nak bagi hapus ni. Jadi buatlah. Saya tak suruh tuan-tuan buat macam sekolah saya buat. Di sekolah saya buat dah 18 tahun. Kami semayang malam tiap-tiap malam. Bermula malam pertama Ramadan sampai malam akhir. Malam akhir Ramadan masih lagi semayang malam. Dan kami dah buat 18 tahun. Ni yang paling tua duk buat ni 87 tahun. Tiap-tiap malam. Selepas tarawih balik, tidur pukul 4 malam. Start semayang. Habis pukul 5. Habis pukul 5 turun pergi makan sahur. Tuan-tuan, satu hari kami habiskan Al-Quran 1 juzuk setengah. Lepas semayang baca Quran. 1 surau baca Quran. Daripada tu imam sampai makmum buka Quran. Saya bagi dekat mereka 1 Quran 1 juzuk seorang. Hari ni juzuk 2. Bawa 1 juzuk saja. Bawa 1 juzuk. Simpan juzuk 2. Besok juzuk 3 pula. Tiap-tiap kali lepas semayang, sebelum semayang baca Quran. Daripada tu imam sampai makmum. Imam baca, makmum ikut. Imam baca, makmum ikut. Sekarang dah sampai juzuk 10 lah. Yang tadarus geruk tu mereka punya website. Ni hak kami buat dalam bentuk ramai-ramai. Supaya yang tak reti baca pun tunggu, yang tak lancar baca pun masuk. Pasal dah baca ramai-ramai tak apa dah. Dia ikut. Ustaz tadi baca 3 perkataan stop. 3 perkataan stop, makmum ikut. Sebelum semayang dapat sehelai. Lepas semayang dapat sehelai. Mai saat lagi lepas maghrib dapat 4 helai. Sebelum maghrib dapat, sebelum puasa dapat sehelai. Lama-lama tuan-tuan dia habis 1 juzuk 1 hari. Jadi jom kita buat sikit-sikit. Benar dengan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Terima kasih kepada Harian Metro. Terima kasih kepada McDonald yang menganjurkan program kita pada petang ini. Terima kasih pada pihak masjid, Tuan Imam, Ustaz kita dan semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan kepada kita. Allah ampunkan dosa-dosa kita dan Allah naikkan darjat kita sempena dengan Ramadan ini, insya-Allah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.